العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT yang limpah kurnia inayah dan taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat sama-sama pada malam ni insya-Allah surau yang sangat masyhur, sangat terkenal, Salih ala Sayyidina Muhammad, dengan program dan dengan jemaah yang hebat, Salih ala Sayyidina Muhammad. Jadi ustaz-ustaz mana yang boleh mai dekat tempat ni kira dijemput mai kat sini ni kira tuahlah. Kita yang tak ada apa-apa ni, orang panggil mai ni kira ya Allah, mana surah pada Midin. Betul kan ni? Betul lah. Maksud senarai sekali. InsyaAllah rasa tak layak lah duduk depan tuan-tuan ni. Ngaji ni kira taraf universiti dah tuan-tuan ni. Kan? Kira dapat degree dah patut. Mau cara mengaji kat sini ni. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan salih ala Sayyidina Muhammad. Hari ni kita nak kongsi perkataan daripada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid. Cerita tentang salih ala Sayyidina Muhammad, tanda kebahagiaan hidup seorang mukmin. Tanda kebahagiaan hidup seorang mukmin. Bahagia ni bukan boleh beli. Nak cerita ke orang pun orang tak boleh faham. Hang hidup macam mana? Bahagia. Bahagia tu level mana? Nak cerita ke orang, mana tahu. Dia sendiri yang boleh faham bahagia tak bahagia. Bahagia tak boleh letak dengan nilai wang ringgit. Saudara Jamal, pergi kat supermarket beli bahagia RM10. Tak ada jual kat 10 dekat supermarket pun tak ada jual bahagia ni. Bahagia tak ada nilai dengan wang ringgit. Bahagia tak boleh nampak dengan mata. Bahagia tu ada pada jiwa. Bahagia tu ada pada hati. Bukan dengan adanya harta yang banyak itu tanda dia bahagia. Belum tentu. Bukan dengan kehidupan dia yang miskin itu menunjukkan bahawa dia tidak bahagia. Belum tentu. Bahagia ni bukan pada material. Bahagia bukan pada harta. Bahagia bukan pada wang ringgit. Bahagia adanya pada hati manusia. Dua orang yang duduk dalam keadaan situasi yang sama, tetapi nilai bahagia itu berbeza. Setiap orang dia rasa sendiri dia bahagia ataupun tidak. Dan Allah akan letak tanda bahagia tu. Kita boleh nilai, kita boleh rasa sama ada kita betul-betul tak dapat tak kebahagiaan tu dalam jiwa kita ni. Tu nak bincang pada malam ni, 4 tanda. Kalau ada 4 tanda ni kat kita, mudah-mudahan kita ni termasuk daripada orang-orang yang Allah letak bahagia dalam hati dia. Kata Ibnul Qayyim, tanda kebahagiaan hidup seorang mukmin. Nombor 1. Tulis. Lebih depa abang dah ustaz kalau pergi kat Padang Midin tu ustaz depa memang jenis tak tulis ustaz. Lepas tu pasal depa jenis mengapai semua. Kita alhamdulillah. Tak apa tu tak tulis tak puas, tak ada apa. Ni saja sembang-sembang kita, bukan reti mana pun. Saja nak sembang-sembang dengan tuan-tuan saja. Bila kita bagi nasihat ni sebenarnya untuk diri sendiri. Salih Muhammad dan salih alaihi Muhammad. Nak bagi nasihat itu sebenarnya lebih manfaatnya untuk diri sendiri, kepada diri yang bercakap. Tapi kalau dia bercakap kemudian diri itu tak ada manfaat tu tak sampai dekat diri dia, maka dia orang yang rosak. Salih alaihi Muhammad, dia orang rosak. Cakap nak bagi nasihat kat orang, tapi nasihat tu tak sampai kat diri dia sendiri. Maka nasihat tu tak manfaat kat dia dan dia duduk dalam kerosakan. Rugi. Salih alaihi Muhammad. Sebab tu suruh nasihat banyak. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu akan jadi manfaat kepada orang beriman.
Orang beriman dengar peringatan dia jadi manfaat. Orang tak beriman dengar peringatan tak jadi manfaat. Lebih dahsyat, orang tu bagi peringatan tapi manfaat tu tak ada kat dia. Ini lebih teruk dan lebih dahsyat. Baik. Nombor 1, tanda kebahagiaan hidup seorang mukmin. Nombor 1, setiap kali ilmunya bertambah, maka bertambahlah tawaduk dan kasih sayangnya. Dia dapat apa? Dapat ilmu. Tambah ilmu. Macam tuan-tuan lah. Ngaji tiap-tiap hari. Tuan-tuan, dengar ni saya nak kata. Selagi tuan-tuan Allah duk dorong untuk menuntut ilmu, syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Bukan semua orang dapat nikmat macam yang tuan-tuan dapat ni. Boleh main masjid tiap-tiap malam, duduk bersila dengar ilmu. Bukan semua orang dapat nikmat ni. Kita penat tuan-tuan. Saya pun tahu. Sama tuan-tuan yang kerja. Pergi kerja, balik kerja dah pukul berapa? Dah lewat. Mandi, kelang kabut sebagainya. Tuan-tuan, saya start motor pun pergi masjid pula. Duduk pula kat masjid. Bersila pula dengar. Ustaz rajin beletiak pula. Kena tahan telinga pula. Satu sebiji kena kat batang hidung. Kadang-kadang yang bercakap tu pula slow pula. Mengantuk pula dah. Dah lah penat balik kerja. Ustaz cakap slow je, monoton je. Ustaz lah akhiri tak apa. Hui, terkah. Betul Ustaz terkah sekali. Hui, dekat tu ya saya ni. Ustaz cakap Ustaz. Hui. Gitu je kata saya. Isteri saya kata apa? Tu marah sikit anak tu. Miau. Dekat tu ya. Tak retilah kita. Salih ala sahabat tuan-tuan. Jadi subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya tapi pula Allah mujahadahnya mengaji, ya Allah letihnya subhanallah. Waktu ulama sebut Salih Zaman, jihad ni. Jihad. Orang yang pi keluar untuk berjihad nama dia mujahidin. Salih Muhammad. Usaha, perbuatan dia untuk berjihad tu dia panggil mujahadah. Jihad ni kata ulama Salih Muhammad, kita berhadapan dengan dua musuh utama. Nombor 1, musuh ni nama syaitan. Syaitan ni banyak. Dia ada tugas-tugas dia masing-masing. Dia panggil syayatin. Ni syaitan-syaitan. Salih ala Muhammad. Duduk merata tempat. Dekat kita pun ada syaitan-syaitan. Musuh yang kedua namanya nafsu. Salih ala Muhammad. Syaitan ni dia, tugas dia Salih Muhammad bisik kat kita. Dia rancang kat kita. Nak mai kuliah malam ni, manfaat sangat besar. Dia tak suka manfaat ni dapat kat orang beriman. Apa dia buat? Dia rancang kat kita. Ish, malam ni rasa kalau tak pi tak apa ni. Rasa tak pi pun tak apa. Tahu pasal apa? Pasal esok pun ustaz ada kuliah kat sini juga. Kalau kita tak pi malam ni, kita boleh pi esok. Tu dia ada perancangan dia. Padahal hari ni cerita bab lain, esok cerita bab lain. Dia cerita, esok hari ni kalau tak jumpa hari ni, esok boleh jumpa. Salih ala Muhammad. Tu perancangan tu siapa? Perancangan syaitan. Kalau dia tak pergi, dia kan buat apa pun di rumah. Dia tak buat apa pun. Kalau ada satu benda penting yang menyebabkan dia tak pergi, tu lain cerita. Tapi dah, dia tak apa. Duduk rumah. Tak apa, duduk rumah relax sudah. Pasal apa? Esok pun ada lagi. Lusa pun ada lagi. Dia ada program beberapa hari kat sini sebagai contohnya. Kalau perancangan tu syaitan. Yang kedua tuan-tuan sekalian, nafsu. Nafsu ni apa? Dia bisik. Bisik lagu mana? Bisik merengek. Dia tak rancang, dia merengek. Merengek macam budak. Tak maulah, tak laratlah, mengantuklah, tak maulah pi, tak mau. Jenis merengek tu nafsu. Kata ulama Salih ala Sayyidina Muhammad, jihad kita, antara jihad terawal yang kita buat sebelum nak pi jihad yang besar ialah jihad kita dalam menuntut ilmu. Nak pi berjihad pun, nak pi perang pun kena ada ilmu juga. Sebelum nak sampai kepada peperangan besar tu, nak pi berjihad, nak pi sampai bunuh musuh, nak pi duduk dalam medan perjuangan, medan berhadapan dengan musuh yang sebenar tu, dia mai kena peringkat menuntut ilmu dulu. Nah, saya sebut, ada tak orang pi perang, tiba-tiba dia mati dalam keadaan, dia mati tak dikira syahid, padahal dia berperang. Pasal apa? Pasal tak ada ilmu. Maka nak pi pada perang yang besar tu, dia start dengan menuntut ilmu dulu. Waktu menuntut ilmu tu dah, dia berperang dengan dua musuh ni dah. Musuh syaitan kata tak payah pi lah. Malam ni kita kena buat plan lain ni, perancangan kita ni, kita kena buat macam ni. Dah kalau tak pi macam ni pun tak apa, esok ni dia plan, dia rancang.
Nafsu pula tak mau pi lah, tak mau pi lah, tak payahlah pi, mengantuk ni, duduk di rumah sudahlah. Nafsu duduk kata gitu. Ha ni, tuan-tuan berjaya melepasi peringkat pertama. Lawan nafsu, lawan syaitan. Cuai, puai mai duduk kat sini. Ha tu. Cak dengan dia punya intonasi lagi. Nah sekalian. Mai duduk dekat dalam ni. Duduk kat sini ingat syaitan dengan nafsu nak duduk saja. Tak duduk saja. Tak ada apa. Salih Muhammad. Ngantuk lah. Ya Allah, digantung kat sini lah. Lagi dia cocok kat pinggang lah. Lenguh pinggang pula. Lagi dia cocok kat lutut lah. Lutut pula berasa pula. Lagi dia cocok kat kaki lah. Kaki gatai pula dah. Lagi dia cocok kat perut pula. Perut pula dia macam-macam. Betul tak saya kata ni? Apa dia faham ke tak faham saya cakap ni? Betul tak betul ni? Betul lah. Betul lah. Seronok pergi lah macam mana pun. Dia dipanggil mujahadah. Lawan. Bukan senang lah. Subhanallah nak betul. Sebab benda besar nak dapat. Benda hebat Allah nak bagi. Maka perjuangan juga hebat. Salih alaihi wasallam. Oh tahanlah sejam. Subhanallah SAW. Tahan sejam mujahadah. Pup. Ustaz pun kata apa? Demikianlah kuliah kita pada malam ni. Dia lega. Alhamdulillah. Kita Alhamdulillah. Subhanallah teman. Tuan. Lepas tu ustaz kata apa? Demikian kuliah kita pada malam ni. Salat syamat. Jadi yang saya nak bagi tahu bahawa dia sambung pula lah. Kita kata astagfirullah ustaz ni. Ya Allah Rabbi. Tuan salat syamat. Habis mujahadah kita menuntut ilmu. Mai pula peringkat berikutnya. Tahu tak syaitan tak mau bagi kita apa ni? Tak mau bagi kita beramal pula dengan ilmu tu. Syaitan tak bagi beramal. Nafsu tak bagi beramal. Ngaji simple-simple aja. Simple-simple aja belajar kadang-kadang. Cerita pasal ayat kursi, cerita pasal wudu, salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Muhammad. Cerita pasal apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak tidur ambil wudu. Oh ya Allah Rabbi. Senang tak ambil wudu? Nak? Senang tak nak ambil wudu waktu tidur? Cakap ikhlas kat saya. Senang tak? Susah ya Allah. Mata mengantuk. Nak tidur susah, balik ni. Lepas tu nak ambil wuduk pula, nak pergi basuh muka pula. Tak tidur terus lah. Allah SWT tuan-tuan, ya Allah Rabbi. Takut tak mati? Mati takut tak? Tak angguk Hebat orang ni mengaji. Aku siapa tak takut mati lah? Takut tak kubur? Lagi takut. Gelap kubur, sempit kubur. Kita bukan boleh mengelak pada mati, semua akan mati. Tapi Nabi ajak buat persediaan untuk mati. Takut kubur? Takut. Buat persediaan nak masuk kubur macam mana? Dalam kubur ada apa? Dalam kubur ada fitnah, ada azab. Macam mana nak mengelak fitnah dan azab kubur? Baca surah Al-Mulk. Tahu tak? Dengar tak? Ni faham tak faham saya tanya ni? Awak tak mau jawab tak? Mengaji tak pasal kelebihan baca surah Al-Mulk sebelum tidur? Dia panggil Salih alaihi wasallam surah pendinding. Dinding apa? Dinding daripada azab kubur, dia fitnah kubur. Tahu? Pasal apa tak buat? Ngaji dekat 10 tahun lah pasal surah Al-Mulk tu. Pasal apa tak buat? Tahu pasal apa tak buat? Syaitan tak bagi buat, nafsu tak bagi buat. Dan dia berjaya menyebabkan kita tak beramal dengan ilmu yang kita belajar. Jangan bagi dia menang. Lawan dia. Salih alaihi Muhammad. Lepas tu, jadi pula beramal pula kita dengan ilmu tu. Katalah kita dapat juga beramal walau sikit. Sebab tu ulama kata apa? Kalau dapat satu ilmu belajar, beramallah walaupun sekali. Supaya nanti kalau Allah tanya, kita tak, antara benda yang Allah akan tanya nanti, tak akan berganjak kaki anak Adam. Di padang mahsyar nanti, Allah tanya 4 soalan. Salah satu daripada ni, ilmu yang kamu belajar. Kamu buat amal ataupun tidak? Allah katanya, berapa banyak ilmu kita mengaji, tuan-tuan. Bukan seronok-seronok saja nak main sini. Bukan pasal seronok nak main sini, pasal nak dapat ilmu. Habis dah dapat ilmu, pasal apa tak buat? Allah tanya, dah dapat ilmu, awak tak buat? Pasal apa tak buat? Nak jawab apa depan Allah? Dah saja je Allah duk pergi surah pada Midin tu pasal seronok ramai-ramai kat situ. Lepas tu sekali pergi minum teh tarik. Itu yang seronoknya. Habis dapat ilmu tu nak bagi saja? Tak. Pasal apa tak amal? Jadi untuk kita ada jawapan depan Allah, paling tidak satu sekali cukup untuk kita beramal dengan ilmu yang kita belajar. Faham tak ni Ustaz Muhammad? Sebab syaitan dia tak akan suka kita untuk belajar ilmu. Syaitan tak akan suka untuk kita beramal dengan ilmu. Dan kalau kita beramal dengan ilmu, dia tak berhenti lagi. Dia akan pujuk kita pula untuk apa? Untuk kita
tidak menyampaikan ilmu tersebut pada orang lain. Tak pergi lah. Salih Samad, dia main bisik kita, Allah ampun. Tak bagus tu orang mana lagi nak pergi bagi tahu ke orang pula. Salih Samad kata, nak pergi cerita ke orang ni semalam aku dapat ilmu ni apa semua, aku kata, ampun tak betul lagi nak pergi cerita ke orang. Ampun jahat lagi nak pergi nasihat orang. Nanti semua panggil syaitan lah. Akhirnya ilmu yang kita belajar tu tak pergi mana-mana, dia berhenti kat kita saja. Tuan-tuan semua tak siap. Maka setiap hari kita berhadapan dengan suasana ilmu bertambah. Sama ada ilmu tu jadi manfaat atau tak jadi manfaat kepada kita. Sebab tu pagi-pagi doa ni jangan tinggal. Apa doa pagi hari? Nabi SAW ajak dekat kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Tu doa tu elok-elok jangan tinggal setiap hari. Sebab setiap hari pun kita proses belajar sampai kita mati. Salih ala Sayyidina Muhammad. Belajar macam-macam benda kita belajar. Ada belajar baik, ada belajar buruk. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka, salih ala Sayyidina Muhammad, kurniakan kepada kami apa ni? Salih ala Sayyidina Muhammad, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Minta kepada Allah, Allah bagi kat kita ilmu yang manfaat. Setiap hari pun belajar, salih ala Sayyidina Muhammad, yang kita nak belajar ialah ilmu-ilmu yang bermanfaat saja. Sebab banyak ilmu belajar tapi tak ada manfaat. Yang kedua minta apa? Rizqan tayyibah, minta rezeki yang baik-baik. Rezeki buruk-buruk tak mau, rezeki tak elok tak mau, rezeki jadi mudarat tak mau. Yang berikutnya minta apa? Minta amalan mutaqabbalah. Amal-amal yang kita buat tu diterima oleh Allah. Sebab takut buat amal saja tapi ilmu tak ada. Amal tak ada. Buat amal saja tapi Allah tak terima. Tak mau macam tu. Jadi tuan-tuan, bertambah ilmu. Bila bertambah ilmu, kata Ibnul Qayyim, tanda hati dia bahagia, tanda kebahagiaan hidup seorang mukmin, bila ilmu dia bertambah, dia akan jadi dua perkara. Nombor satu, dia bertambah tawaddu'. Kita macam mana? Kita macam mana? Lepas kita dapat ilmu, kita jadi tambah tawaddu' ke? Atau sebaliknya, kita jadi lebih sombong? Sombong ke mana? Kita tengok orang semua tak reti. Ni bukan cerita orang lain ni, cerita kita ni. Tersudut tengok orang lain lah. Tersudut tengok dia tu, dia PhD, tersudut tengok dia, tengok kita. Ilmu setakat yang kita mengaji dekat masjid ni lah. Yang dulu kita tak tahu tentang kelebihan sunat duha lah, kita tahu dah. Yang dulu kita tak reti wuduk dengan sempurna lah, kita reti dah. Yang dulu kita tak tahu tentang tahajud tu waktu mana, sekarang ni kita reti dah. Yang dulu kita tak reti baca Quran lah ni, kita tahu dah. Waktu kita dapat semua ilmu yang takat yang kita ada ni, yang kita masih duduk di tahap orang awam ni, bukan jadi ulama pun, orang awam ni, tuan-tuan perasan ataupun tidak, bila kita tengok orang tak reti, kita cemuh dia dengan pandangan mata kita yang tajam. Kita tengok tu. Nah, hati kita kata apa? Yang tu pun tak reti. Tu sifat orang sombong. Yang tu pun tak tahu. Kadang-kadang kat mak kita kata macam tu. Apa mak yang tu pun tak tahu. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi SAW duduk dalam masjid, mai seorang Arab Badui. Ni tuan-tuan semua maklum cerita ni. Dia mai-mai dia kencing kat tiang tu. Suruh kencing kat tiang tu. Jadi kalau tak faham pasal saya, tuan-tuan, tuan angkat tangan. Ustaz boleh Google Translate Ustaz tu. Kan? Tuan, kalau saya cakap pasal Terengganu, tuan-tuan keluar ramai-ramai. Buruk bunyi. Baik, tak payah. Dia pasal orang utara ni, dia banyak bunyi ni tuan-tuan. Dia bunyi efek dia, sound effect dia. Kencing, seru kencing. Macam tu. Panas, lit-lit. Tu sound effect dia. Hangat, lit-lit. Lagi satu orang utara dia suka cakap mampui. Kata amboi lapak nak mampui. Dah lapak nak mampui, kenyang makan pula sedap nak mampui. Lepas tu kenyang nak mampui. Lepas kenyang nak mampui, mengantuk nak mampui pula. Tu kalut nak pergi kerja. Macam awak kalut nak mampui. Semua nak mampui. Tapi orang yang paling banyak menghati mati ni orang utara. Tuan-tuan salih alaihi Muhammad.
Lalu subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, dia main kencing kat tiang tu. Tuan-tuan bayang tak kalau kita ni duduk dalam masjid, tiba-tiba ada seorang masuk, dia relax masuk, dia main kat tiang, dia kencing tengah tiang ni. Tuan-tuan rasa selamat tak kawan tu? Kita ni bukan jenis buat orang, kita jenis viral. Wah, dia tengok dia kencing ambil baru. Waktu siap buat caption, buat dia bagi apa? Buat konten boleh. Orang lah ni bahasa orang muda ni buat konten. Untuk tengok ni post semua ni apa dia berkencing kat masjid ni, tak reti lah apa semua kan. Ada geng-geng yang jenis Sayyidina Umar sikit jenis. Ini kira main nak belasah ya. Saya sama. Jenis para sahabat lu macam tu. Tengok-tengok ni apa ni main kencing dalam masjid, semua pekat-pekat tu. Nabi kata ni, biar dia kencing habis lu. Biar dia kencing sampai habis. Itu kencing. Tapi orang dah tengok geng-geng yang duduk bawah ni semua jeling dia macam tu lah. Tengok tu. Dia tengok duk kencing sampai dia kencing tu tengok. Apa dia ni satu macam duk tengok kan. Tak puas hati. Habis-habis kencing, dia paling lain semua duk tunggu standby lah. Nabi nak beritahu apa. Nabi kata on lah kawan tu. Ni semua duk standby je. Tapi Nabi kata apa? Tolong pergi ambil baldi, pergi tolong curah Sat. Kalau saya duk bantu saya kata apa, dia tu kencing tak kena dengan kita pun besar rahmat lah. Kena pergi curah pula. Kita pula kena pergi basuh kencing dia tu. Tak apalah, para sahabat pun taat, dia pun pergi curah lah. Lepas tu Nabi SAW bawa panggil dia. Mai Sat. Saya apa? Ni nak beritahu ni masjid ni tempat orang buat ibadat, tempat orang baca Quran, tempat orang sembahyang. Tak boleh duk kencing kat tempat masjid ni. Tu baru tahu. Rupanya dia tak tahu. Dia angkat tangan tu, dia kata, Ya Allah, engkau berkatilah aku, Ya Allah, engkau berkatilah Muhammad, Ya Allah. Ya Allah, engkau jangan berkati geng-geng lain ni. Dia tak puas hati. Ni saya cuma tahu pasal apa Nabi SAW boleh terima dan boleh nasihat dengan baik. Tahu pasal apa? Pasal dia anggap orang tu tak reti. Muawiyah bin Abdul Rahman, seorang sahabat Nabi SAW, mai semayang dengan Nabi dengan para sahabat. Waktu dia semayang dengan Nabi dengan para sahabat, tiba-tiba ada seorang tu bersin. Dalam tengah semayang tu bersin. Bersin. Dia ni duduk mengaji dengan Nabi SAW. Dia biasa dengar. Antara hak seorang mukmin dengan mukmin yang lain, bila orang bersin buat apa? Doakan dia. Saya semak orang bersin, doakan dia. Bersin. Dengan syarat, dia dulu dia ucap Alhamdulillah. Dia kata Alhamdulillah. Tuan-tuan kata Yarhamkallah. Atau Yarhamkallah. Atau Yarhamkillah. Saya semak ucap. Saya semak doa kat dia. Dia ni subhanallah, bila orang ni bersin, dia pun katalah ya rahmatullah. Geng-geng lain yang duduk langsah ni jenis mengaji, geng mengaji. Bila mengaji kata apa? Mana boleh ni? Mana boleh duduk baca gaduh dalam sembahyang, tak boleh ni. Ni lah geng tak main mengaji. Hari tu waktu Rasulullah pesan tu tak main. Itu lebih kurang kan. Macam kita. Habis-habis sembahyang semua pekat duduk perhati dia. Duduk perhati dia, ni apa? Tengok-tengok ni apa? Tengok-tengok ni. Dia tak puas hati sampai jadi kecoh. Nabi kata duduk diam-diam. Mai Sat, Nabi kata. Dia cerita Nabi menegurku dengan penuh lemah lembut. Tak ada orang sebelum dan selepas dia yang menasihatiku dengan penuh kelembutan. Dia tak menengkingku dan tak memarahiku. Pasal apa Nabi SAW boleh tegur dan nasihat dengan baik? Tahu siapa? Pasal dia anggap dia tu tak reti. Kita masalah, kita tak boleh nak tegur orang ataupun pandang orang dengan pandangan tajam. Tahu pasal apa? Pasal kita kata, takkan yang tu pun tak reti. Padahal bukan semua benda yang kita reti, orang lain reti. Bahkan ada benda yang dulu kita pun tak reti. Tapi mengaji ni kita reti. Tapi mengaji tu buat kita jadi sombong. Yang akhirnya kita anggap semua orang reti. Akhirnya menyebabkan apa? Menyebabkan kita datang nasihat orang. Menyebabkan kita jadi orang yang bongkar, orang sombong, rasa kita reti semua. Sebab tu tahapan ilmu ulama sebut, bila dia mula mengaji, dia start je mengaji, peringkat ilmu pertama tuan-tuan sekalian, dia jadi macam mana? Dia jadi sombong dulu. Dia akan jadi sombong dulu. Tengok orang tak reti, mak dia pun tak reti, ayah dia pun tak reti. Saya cakap kawan-kawan dia pun tak reti, jiran sebelah dia pun tak reti, semua orang tak reti, isteri dia tak reti, suami dia tak reti. Itu tahap pertama bila orang mengaji. Tapi lagi dia mengaji, dia akan mai peringkat kedua. Dia mula rasa dia tak reti. Dia rasa dia bodoh dah. Salih ala Syekh Muhammad. Dia rasa bodoh. Peringkat kedua dia rasa dia tawak, dia mula merasa rendah diri. Mai peringkat lagi, dia akan rasa dia bodoh dan dia tak reti apa-apa. Tuan-tuan, itu tahapan-tahapan penuntut ilmu. Tapi ingat, ada orang, dia lagi mengaji, dia lagi sombong. Dia lagi mengaji, dia lagi sombong. Dia lagi mengaji, dia lagi sombong. Orang ni, dia kena istidraj atas ilmu dia.
Istidraj bukan setakat harta. Istidraj boleh jadi atas semua nikmat yang kita dapat. Anak-anak boleh jadi istidraj. Harta kita boleh jadi istidraj. Bahkan ilmu kita boleh jadi istidraj. Nak tahu ilmu jadi istidraj je nak? Lagi mengaji, lagi sombong. Padahal sifat ilmu, lagi mengaji, dia makin tawaduk. Makin rendah diri. Dia makin dia tahu, ya Allah aku ni tak erti apa ni, ya Allah aku tak tahu. Ustaz mai cerita, Ustaz, loh benda tu pun aku tak tahu. Salih ala Muhammad. Salih ala Muhammad. Loh benda ni pun aku tak tahu. Ya Allah malunya, lama ni aku dah buat apa ni? Macam ni Allah tahu. Dia lagi susah hati sebab apa? Sebab dia tahu dia tak erti. Dan lepas pada tu, yang pertama dia tawaduk, yang kedua dia jadi apa tuan-tuan? Bertambah kasih sayang dia. Lagi dia ada ilmu, lagi bertambah kasih sayang. Tahu kasih sayang macam mana? Kita dapat satu ilmu. Sebagai contoh, saya nak bagi. Lepas daripada kita sembahyang maghrib, lepas sembahyang subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita dengar ustaz sebut 10 kali baca. Wa thanin rijlaih, kaki duduk kekal macam tahiyat akhir. Jangan berganjak. Allah akan bagi 10 pahala, Allah angkat 10 dosa, Allah angkat 10 darjat, Allah jauhkan dia daripada musibah pada hari tersebut, Allah jauh pada dia gangguan syaitan. Banyak manfaat dia dapat. Sebut 10 kali la ilaha illallah tu, syarat kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Saya Muhammad. Dia tengok kawan sebelah dia tadi, waktu duduk la ilaha illallah tadi ni, dia terus bersila. Kawan dia terus bersila. Yang dia mengaji, kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Tuan-tuan nampak ada tadi kawan kita sebelah yang dia beralih terus, kaki dia masih, dia dah tak duduk, dia dah rongkai kaki dia waktu dia kata la ilaha. Nampak tak? Ada tak? Nampak tak? Tegur tak dia? Bagi tahu dekat dia, kaki jangan menganjak lagi. Bagi tahu dekat dia. Tak. Pasal apa tak bagi tahu? Pasal tak ada kasih sayang. Kita kira ilmu tu takat kita seorang aja. Tak suruh begitu ke orang. Seorang tak main. Dia yang buat 10 kali, dia duk ingat yang tu dah betul dah. Tapi pi depan Allah, dia tengok, aku buat 10 kali, pasal apa aku tak dapat macam mana hang dapat? Kaki hang betul tak itu ni? Dia kata, tak. Pasal apa kaki hang tak kekal macam tahiyat akhir? Aku tak tahu. Hang tahu. Pasal apa tak beritahu kat aku? Tahu pasal apa kita tak beritahu kat dia? Pasal kita jual ikan. Tahu jual ikan? Selfish. Selfish lah. Kita kira kita seorang sudah. Aku seorang suka sudah. Aku suka. Padahal dia penat-penat main tuan-tuan. Buat amal bukan main lagi. Tapi dia tak tahu ada benda yang dia tak tahu. Yang kita tahu. Tapi kita tak mahu kita kan. Tak ada kasih sayang. Sebab tu kadang-kadang kita dapat satu ilmu kita nak beritahu ke orang. Dapat satu ilmu nak beritahu ke orang. Pasal apa nak beritahu ke orang? Bukan sebab kita rasa kita pandai. Tapi kita ada benda yang kita rasa kita nak bagi orang lain pun tahu juga. Kalau kita duk sungguh nak masuk syurga Allah dengan satu-satu amalan, kita nak kawan kita pun masuk syurga dengan satu-satu amalan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih pada saudara dia sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Antara tanda kasih itu, kata ulama, 4 perkara. Nombor 1, kasih tadi nak kasih La yu'minu ahadukum, tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia kasih pada saudara dia sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. 4. Nombor 1, apa saja amalan yang ada pada dia, kebaikan-kebaikan yang ada pada dia, dia nak kebaikan tu ada juga pada saudara dia. Salih Syekh Muhammad. Salih Syekh Muhammad. Dia mengaji satu benda, nak kena beritahu kat kawan aku, dia suruh dia beramal juga ni. Kita bukan jenis syurga tu dia limited tuan-tuan, bukan tu. Syurga limit untuk berapa orang saja. Siapa dapat masuk, siapa cepat dia dapat. Waktu tu kita sembunyi seorang-seorang. Jangan beritahu, saya aku masuk, sekali dia masuk, sekali dia buat amal dia masuk. Bukan macam tu. Syurga ni seluas-luasnya. Salih ala Sayyidina Muhammad. Semua orang boleh, semua orang layak untuk masuk syurga. Salih ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua tuan-tuan, apa saja kemaksiatan yang kita tak mau kemaksiatan tu ada kat kita, maka kita tak mau kemaksiatan tu ada pada kawan kita. Hidup puluh buat yang tinggal semua ni dulu tutup buka aurat, mula ni tutup semua pasal apa? Pasal tak mau maksiat tu. Kawan hang tu duk buka aurat lagi. Ni kawan kita tu yang tak sembahyang lagi nak buat macam mana? Tu. Nombor 3.
Kalau ada apa-apa kelemahan dan kecacatan pada ibadat dia, kita nak tolong perbetulkan. Tengok dia baca Fatihah tak betul, tolong nak perbetulkan Fatihah dia. Kita dengar dia baca Fatihah duduk sebelah. Soalan Jumaat. Baca Fatihah tak betul. Kita tak pergi cakap kat dia. Kita pergi cakap kat kawan kita. Hang dengar dia baca Fatihah lagu mana? Aku pun dengar. Tu Fatihah tu bukan betul tu. Tu Fatihah tu salah tu. Tak sah mayang tu. Itulah kita duduk mengaji hari tu. Ni lah jenis orang tak mengaji. Tu yang dia tak tahu. Jom kita minum teh tarik, jom. Jom. Yang dia ada orang settle. Yang kawan tu tak duduk macam tu. Ni bukan ciri orang kasih pada kesaudara dia. Ni. Haula wala quwwata illa billah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang nombor 4 apa ni? Apa saja benda yang dia nak orang buat kat dia, maka dia nak buat kat orang. Apa saja benda yang dia tak mau orang buat kat dia, maka dia tak mau buat kat orang. Dia waktu dia susah, dia harap orang tolong dia. Waktu orang susah, dia tolong orang. Macam tu. Dia tak mau orang duk cakap tentang buruk-buruk diri dia, maka dia tak cakap tentang buruk-buruk diri orang. Ni 4 tanda kasih. Jadi, salih alaihi Muhammad. Yang pertama apa dia ni? Setiap ilmunya bertambah, dia bertambah tawaduk dan bertambah kasih sayang. Ada tak dekat kita benda ni? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, maksudnya kena perbetul lagi. Nombor 2. Setiap kali amalnya bertambah, maka bertambah pula rasa takut dan bertambah hati-hatinya. Bertambah berhati-hati. Amal bertambah tiap hari. Ni bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Bulan Rejab. Puasa sunat. Qiyamul Lail. Kalau bangkit puasa sunat, tak bangkit Qiyamul Lail, teruk lah. Pasal apa? Pasal kalau puasa sunat, mesti bangun sahur. Kalau bangun sahur, mesti paling tidak boleh 2 rakaat sembahyang sunat. Tapi kalau bangkit, bangun sahur tapi tak bangun tahajud 2 rakaat, teruk sangatlah. Baca Quran bertambah, sembahyang sunat bertambah. Bila bertambah amal, disebabkan ilmu yang dia belajar tadi ni, dia bertambah amal. Tahu tak orang yang ada kebahagiaan dalam hati dia ni? Tahu dia jadi macam mana? Nombor 1, dia bertambah rasa takut. Takut apa, Ustaz? Takut apa? Takut amal Allah tak terima. Boleh jadi tak pergi depan Allah bawa pahala banyak, tapi tengok-tengok tak ada apa, kosong. Puasa bertahun-tahun, pergi tengoklah. Kam min sa'im malaysa min siyami ila al-ju' wal 'atash, kata Nabi. Atau kama qala Rasulullah. Apa ramai orang yang puasa yang tak dapat apa-apa daripada puasa dia, melainkan lapar dan dahaga aja. Ada puasa, penat tuan puasa, yang senang puasa. Siti ayak tak boleh minum, tahan sampai petang. Pergi tengok, tak ada apa. Puasa ada, pahala tak ada. Macam debu kena tiup angin. Allah, penatnya, ya Allah. Habis harta sedekah, Allah. 3 orang pergi depan Allah. 3 orang pergi depan Allah. Seorang qari. Tahu qari? Orang mahir baca Quran. Ini orang yang kita kena cemburu. Kata Nabi SAW, tak ada hasad, tak ada dengki pada orang melainkan kepada 2 orang ni. Satu, orang yang Allah berikan kepadanya ilmu. Orang berikan kepadanya ilmu Al-Quran. Berikan kepadanya Al-Quran. Dan dia membaca Al-Quran ni siang dan malam ni. Yang kedua, orang yang Allah berikan kepadanya harta. Lalu dia bersedekah. Dia menginfakkan harta kepada kebaikan siang dan malam ni. 2 orang ni kita kena cemburu. Orang baca Quran, sedap baca Quran. Ya Allah, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kita dengar, ya Allah, syoknya, sedapnya, cemburunya sedap. Jangan main-main. Qari ni hebat. Dia pergi depan Allah, dia kata, ya Allah, nak masuk syurga, nak masuk syurga. Qari. Pasal apa nak masuk syurga? Saya belajar Quran, saya baca Quran, saya ajak orang dengan Quran. Hebat. Salih alaihi Muhammad. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik daripada kalangan kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Hebat.
Kalau ada orang yang jadi ulama, mengajak beribu-ribu umat, mengaji Quran, setiap huruf 1 ganda, 10 gandaan, juta pahala dia dapat tiap-tiap hari. Orang yang mengajak Quran alif ba ta. Lalu Allah kata apa kat dia? Tahu Allah kata apa dia? Kadzabta, pembohong kamu. Pembohong. Kadzabta, pembohong kamu. Kamu nama kamu disebut-sebut. Nak orang panggil kamu qari, nak orang panggil kamu syekh, nak orang panggil kamu tuan guru, nak orang panggil kamu ustaz. Nak nama kamu disebut. Dah, kamu dah dapat dah panggilan tersebut. Malaikat seret wajahnya, lempar dalam neraka. Tuan, tu orang pertama. Orang ada ilmu, salat syamat, tapi dia nak gelaran tu, dia nak panggilan, dia nak penghormatan. Risau kita dengar yang tu. Salat syamat, risau kita. Nombor 2. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang yang mai bawa nak masuk syurga. Pasal apa ni? Infak fi sabilillah. Habis harta dia semua dia himpak jalan Allah. Habis harta dia, infak habis semua. Fi sabilillah, jalan Allah. Oh, jangan main-main. Yang ni pun orang hebat. Nabi kata apa? Sadaqatun burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti iman. Hanya orang yang beriman saja mampu sedekah. Kita sedekah je, tapi kita mengira-ngira berapa sedekah yang kita bagi. Saya simak. Tabung lalu, seluk-seluk poket, nampak biru-biru, ingat RM1, tengok-tengok RM50. Masuk-masuk, separuh, tinggal hujung je, tarik balik. Salah duit, dia kata, masuk lagi tengok, RM1 baru masuk. Subhanallah. Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Bawa RM50 sebelah, RM50 sebelah, RM1 sebelah. Warna lebih kurang. Duk khusyuk dengan ustaz dia bercakap, tabung lalu. Tabung lalu, dia pun seluk-seluk poket, dia pun masuk. Puk bolam tu. Tepuk kuat. Pam bunyi. Mak ni. Lagi, balik-balik pergi kedai. Singgah-singgah kedai, beli-beli barang, nak bayar duit. Seluk-seluk tengok, nak bayar duit, bagi. Hai, RM1. Tahu dia kata apa? Astaghfirullahalazim. Dia istighfar. Istighfar dia. Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Rabbi Muhammad. Dia tabung lalu, seluk poket, cari seluk poket. Jumpa RM1. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Gulung, tepuk buah dalam tabung, pam, tepuk. Tolak api. Kaya nak tolak api, ada pakcik seorang cuik belakang dia. Dia pun beralih tengok tu. Siapa ni? Tengok pakcik ni selekeh yang dengan kopiah pun kat ujung ni, pakai baju pagoda. Ulok 200. Duit 100 bagi dia. Nah. Dia pun ambil Pak Long ni bukan main lagi, 200 bagi, tak sayang duit betul. Masuk dalam tabung dia tolak. Habis majlis dia jumpa Pak Long tu. Pak Long ni sedekah sampai 200. Hebat. Bila masa aku sedekah 200? Kata Pak Long tadi bagi saya 200 tu. Kata, itu bukan duit aku. Lepas tu duit siapa? Duit hang lah. Tadi hang seluk-seluk pakai tu jatuh. Aku bagi balik ke hang. Aku balik ke hang ni. Hang suruh bolan tabung tu pasal apa? Kedekut sangat lagu tu lah. Lagi dia boleh telefon Tok Bilal. Tok Bilal ambil balik duit aku. Faham tak? Oh, subhanallah. Ada orang yang dia infak seluruh harta dia. Seluruh harta dia. Jalan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan. Ya Allah. Haula wala quwwata illa billah. Habis semua harta dia infak ya Allah. Tahu Allah kata apa kat dia ni? Kadzabta. Pembohong kamu. Pembohong. Kamu nak orang panggil kamu ni dermawan. Orang yang infak harta jalan Allah. Kamu nak dapat kamu dah dipanggil dengan gelaran tersebut dah habis. Kamu dah dapat dah. Malaikat seret wajahnya masuk dalam neraka. Padahal harta habis. Harta habis. Nombor 3. Sekawan yang pergi berjihad fisabilillah sampai syahid. Yang nombor 1 ilmu ya. Nombor 2 harta habis. Nombor 3 ni mati. Mati. Tak Allah kata apa kat dia? Kadzabta, pembohong kamu. Kamu nak orang panggil kamu, orang kenal kamu. Kamu nak orang sebut-sebut nama kamu. Kamu dah dapat dah semua kenikmatan tu. Malaikat seret wajahnya masuk dalam neraka. Daripada pagi tadi sampai ni maghrib tak sat tuan-tuan semayang. Subuh tadi 2 rakaat sebelum mayang subuh tuan-tuan buat. Semayang duha yang tuan-tuan buat. Qabliyah zuhur yang qabliyah sebelum Jumaat tadi tuan-tuan buat. Yang tuan-tuan pergi semayang Jumaat tadi. Lepas main Jumaat tuan-tuan semayang lagi.
Sebelum semayang asar, tuan-tuan semayang lagi. Semayang asar tadi, semayang maghrib tadi, baca Quran tadi. Ni, agak-agaklah yang mana betul-betul yang Allah terima. Betul-betul yang mana Allah terima. Muhasabah tak tengok? Sebab tu lepas semayang Allah suruh buat apa? Nabi suruh buat apa lepas semayang? Istighfar. Tahu pasal apa Nabi suruh istighfar lepas semayang? Padahal kita semayang kot. Semayang tu tuan-tuan, Allahu Rabbi, salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata apa? Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Apakah amalan yang paling afdal sekali? Salli ala Sayyidina Muhammad. Amalan yang paling afdal sekali apa ni? Salli ala Sayyidina Muhammad. Semayang pada waktu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau kita ada bangkit pukul 3-4 pagi. 3-4 pagi bangkit. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kita baca Quran saja. Boleh tak? Boleh. Doa saja. Boleh tak? Boleh. Zikir saja. Boleh. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun semayang saja. Boleh. Dalam banyak-banyak amalan, amalan apa paling afdal sekali? Semayang. Tahu pasal apa? Paling afdal sekali. Sebab semua yang kita sebut tadi ni ada dalam semayang. Dalam semayang ada baca Quran. Dalam semayang ada doa. Dalam semayang ada selawat. Dalam semayang ada tasbih, tahmid, takbir. Dalam semayang ada ucapan syahadah. Dalam semayang. Komplit semua dalam semayang tu. Maka dalam kita buat semayang tu, kita dapat semua benda dah. Dan pada setiap benda yang kita buat, ada pengampunan dosa. Baca Quran, bukan sahaja Allah bagi pahala, Allah ampun dosa. Selawat, bukan sahaja Allah bagi pahala, Allah ampun dosa. Zikir, bukan sahaja Allah bagi pahala, Allah ampun dosa. Doa pun Allah ampun dosa. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi dalam keadaan kita semayang yang Allah bagi pahala dan Allah ampun dosa, lepas daripada tu, Nabi suruh kita istighfar. Pasal apa istighfar? Sebab takut dalam semayang yang kita buat tadi ni, banyak kekurangan. Ada benda. Tapi kita istighfar macam mana lepas semayang ni? Istighfar macam mana? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha, tengok handphone. Hama bagi salam je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa hu. Macam tu. Tak ada rasa pun istighfar kita. Padahal agak-agak Allah terima tak semayang kita tadi ni? Agak-agak semayang kita tadi yang duduk lalai teringat merata tu, Allah terima tak agak-agak? Salli ala Sayyidina Muhammad. Fatihah tunggal langgar apa benda. Ya Allah. Boleh jadi tuan-tuan sekalian berapa tahun kita duduk semayang ni, satu pun Allah tak terima. Boleh jadi yang sepanjang kita buat amalan hari ni daripada pagi tadi sampai maghrib tadi, satu pun Allah tak terima boleh jadi. Tak ada apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kau tuan-tuan, patutnya rasa apa? Makin takut. Bila dia takut, dia jadi lagu mana? Dia mai yang kedua. Bertambah berhati-hati. Bila bertambah amal, dia bertambah rasa takut. Dengan rasa takut tu, dia bertambah berhati-hati. Hati-hati lagu mana? Nak kena jaga ni, khusyuk ni. Nak kena jaga ada tak aku riak ke, ujub ke, sum'ah ke, takabur atas amalanku yang boleh madamkan pahala amal aku ni. Hati-hati. Ulama sebut 5. Bila kita buat satu amalan, dia boleh jadi salah satu daripada 5 ni. Nombor 1, amalan kita sah dan amalan kita diterima. Settle lah. Yang kedua, boleh jadi amalan kita tak sah dan amal kita tidak diterima. Nah, ini tak maulah. Nombor 3, boleh jadi amal kita sah tapi Allah tak terima. Pasal apa tak terima? Riak, ujub, takabur, sum'ah. Dan ni semua nak cerita kat orang. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ni semua nak cerita kat orang. Semayang cerita kat orang. Meduk majlis ilmu nak cerita kat orang. Tawaf cerita kat orang. Sa'i cerita kat orang. Umrah cerita kat orang. Kalau tak cerita kat orang tak boleh ke? Tak boleh ke? Boleh. Pasal apa nak cerita kat orang? Ustaz lah ni semua jenis pasien kena cerita kat orang Ustaz. Kalau kita tak cerita kat orang, orang tak kata kita buat.
Nak kita kisah orang kata kita buat, kita tak buat kan, nak kisah yang tu kan, nak kisah apa Allah kata kat kita. Faham tak faham tau? Tapi tak puas kalau orang tak tahu. Tak puas kalau orang tak tahu. Masjid perlukan RM10,000 untuk beli kapet baru dekat belakang. Contohlah. Salat Allah Muhammad. Surau perlukan RM10,000 untuk tambah kapet kat belakang. Kita ada RM10. RM10,000 tu kita ada. Ada RM10,000 tu nak lagi. Masuk senyap-senyap kat dalam tu. Siapa pun tak tahu. Esok bendahari cek tengok. Oi, RM10,000 ni ada. Boleh pasang kapet dah. Alhamdulillah, lega. Subhanallah, Syahmat. Kita pun seronok senyum. Situasi pertama. Situasi kedua. Assalamualaikum, pengurusi. Perlu kapet tu berapa perlu? RM10,000. Tak apa, saya bagi RM10,000 tu nah. Saya kita sudah minta kat siapa-siapa. Saya nak bagi. Ikhlas. Ikhlas ni. Pengurusi kata apa? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, ya Allah, terima kasih tu Haji, masih banyak ni. Tak apa. Jangan kata apa, saya ikhlas. Masih je nak. Nah, maksud esok mesyuarat tuan-tuan. Tak pernah mai. Dia ada kat belakang tu sorang-sorang dia. Tunggu bendahari buat pembendangan. Ni bendahari dia pula kata apa? Salih ala Sayyidina Muhammad. Kata kita alhamdulillah dapat ada orang wakafkan RM10,000 untuk kapet tu. Dia duduk kat belakang tu. Lah hati kata apa? Tunjuklah sini. Beritahulah saya. Tuan-tuan, itulah kita. Tengok ni. Apa mengaku kan tempat tak mengaku ni? Yang mana lebih sedap? Senyap-senyap, siapa pun tak tahu. Ataupun pergi bagi semalam, orang kata, terima kasihlah, alhamdulillah, ya Allah, angkat tangan, ya Allah, ni bagilah kebaikan dekat dia, ya Allah, ya Allah. Yang mana satu kita nak? Yang mana yang sedap? Yang orang sebut nama kita tu sedap. Mengaku tak mengaku ni? Itulah kita. Padahal tuan-tuan sekalian, subhanallah Syahmat, tuan-tuan, kita tak memerlukan pun ucapan terima kasih daripada orang. Yang kita perlukan ialah apa Allah nak kata kat kita. Sebab dengan ucapan terima kasih itulah sekali boleh padam semua pahala amal kita. Sebab dia boleh jadi yang keempat. Tahu benda yang keempat ni? Dia buat amal, amalnya sah tapi Allah padam. Pasal apa? Ungkit. Sebab tu tuan-tuan bagi apa yang diungkit lah. Ingat Sayyidina Ali kata apa? Bagi buat kebaikan, lupakanlah. Buat kemaksiatan, ingat. Sebab Allah belum tentu Allah ampun. Sebab tu ingat, minta ampun lagi. Ingat, minta ampun lagi. Allah teriak lagi, menangis lagi. Tapi kalau kebaikan tuan-tuan buat, lupa. Tak usah duk ingat langsung. Tak payah duk ingat langsung. Pasal apa? Sudah pasti Allah catat. Tapi kalau duk ingat, satu hari tak kena dengan hati kita, kita sebut balik apa yang kita buat. Berapa ramai orang tuan-tuan sekalian jadi AJK buat kerja elok-elok kat masjid, tiba-tiba nama tak naik jadi AJK, apa dia buat? Dia sebut balik apa dia buat kat masjid tu. Tu kapet tu kalau aku tak wakaf lutut imam sujud atas lantai hang tahu, dia kata. Kawan dia tengah-tengah mulut-mulut. Berapa banyak hang wakaf tu ni? RM50 hang tahu. RM50 per action. Tapi benda dia bagi, ingat. Tak apa bagi besar-besar. Lagilah dia ingat. Saya Muhammad. Allah haula wala quwwata illa billah. Tapi macam itulah keadaannya. Jadi, yang kelima, bila dia buat amal, amalnya sah, amalnya dah diterima. Tapi dia agih pada orang lain. Pasal apa agih kat orang lain ni? Ngumpat, fitnah orang, buat zalim kat orang. Ini semua benda kita buat ni. Jadi orang yang ada tenanglah hati dia, bahagia hati dia, dia rasa takut dan kalau nak buat satu benda ni, janganlah. Salih Jumaat sekali buat ni pahala tak ada pula. Buat ni sekali Allah padam pula. Buat ni sekali pula hilang pahala pula. Dia hati-hati. Tu yang kedua. Salih Jumaat. Yang ketiga, setiap kali umurnya bertambah, maka bertambah kurang ketamakannya dan kerakusannya. Makin umur tambah,
rakus makin kurang, tamak makin kurang. Kita makin tua, makin tamak. Saya selalu sebut, kalau orang yang duk cerita nak kena fikir tentang dunia dan investment yang dia nak laburkan tu, orang muda lagi layak untuk fikir daripada orang tua. Pasal dia nak hidup lama lagi. Betul tak ni? Orang tua-tua nak fikir apa lagi? Nak invest sana, nak invest sini, nak buat tu, nak buat ni, nak beli ni, nak buat homestay. Berapa lama lagi nak hidup? Tapi ujian dia lagi tua lagi, ujian dunia lagi kuat. Waktu kita umur 20 tahun tuan-tuan, sehari ada RM2 cukup dah. RM10 dalam poket pagi-pagi. Lepas habuan minyak motor RM2, habuan makan Maggi goreng tengah hari kan, RM2.50, salih alaihi Muhammad, dah cukup. Waktu umur baru 20-an, baru kahwin. Duk rumah sewa, tak fikir pun nak invest tak mana, tak fikir pun semua. Rumah sewa, kereta kancil sebiji, saya pakai dulu, tu baru kahwin. Kereta kancil, yang penting low word. Spring potong rapat tuan-tuan. Niat kereta aku ni. Dia kata biar berenggut asal bergaya. Subhanallah. Waktu tu Masya Allah saya madan. Kereta sebenarnya kereta kecil itu dah cukup dah. Tak fikir apa. Dalam bank memang tak ada simpan. Bukan cerita simpan, belum cukup ujung bulan duit tak ada lah. Tapi relax. Mai umur 40 tahun, tuan-tuan, dah ada sikit dah beli rumah. Dah ada duit investment sikit, dah ada simpanan sikit, dah ada lah sikit-sikit. Kereta pun dah ada dah. Mai umur 60, duit banyak dalam akaun. Pencen duit banyak dalam simpanan. KWSP lagi duit. Duit pencen lagi apa sebagainya. Saya cuma duit simpanan lagi. Rumah bayar cash. Kereta habis settle hutang dah. Duit sekelompok tu ada. Waktu tu apa ni? Mula fikir nak invest sini. Nak belanja sini. Tu Haji, tu ada tanah satu nak jaga tu. Tu Haji kita beli jom. Jom pergi beli yang ni. Tu Haji ni kita buat ni apa semua. Tu Haji ni nak masuk ni. Apa mau masuk investment ni. Nak sebab apa? Sebab apa dia duduk fikir tu? Sebab dia ada duit tu. Padahal itulah ujian dekat dia. Waktu tu bukan waktu dia nak fikir duit macam tu. Kalau cerita orang nak fikir macam tu, tu waktu usia dia 20 tahun patut dia fikir pasal usia dia masih panjang ke depan. Berapa lama nak hidup tu Haji? Boleh pergi 10 tahun lagi kalau dah umur 60. Kalau dah umur 70, boleh pergi sampai 80 tahun lagi. Boleh pergi sampai umur 80 lagi 10 tahun. Boleh pergi lagi 20 tahun. Tak boleh dah. Habis tu, ujian dunia mai kat dia. Waktu tu. Sepatutnya apa? Sepatutnya orang makin tambah umur, tamak makin kurang. Tak ada lah tamak-tamak dunia, tak ada lah. Tamak dia apa? Tamak apa dia nak buat untuk akhirat dia. Tu tamak. Quran tak cukup lagi. Lepas tu ulama kata apa? Nak tahu kita ni orang dunia ke orang akhirat dia, tengok dia cemburu. Cemburu dia macam mana? Cemburu dia macam mana? Kunci dia cemburu je. Kita cemburu kat siapa? Tengok orang tukar kereta baru, kita cemburu. Tengok orang tambah dapur rumah dia, kita cemburu. Tengok orang naik pangkat, kita cemburu. Tengok orang dapat duit, kita cemburu. Tengok orang dapat projek, kita cemburu. Tapi tengok orang mai awal ke masjid, kita tak cemburu. Tengok orang khatam Quran, kita tak cemburu. Tengok orang bangun qiyamul lail awal, kita tak cemburu. Maksudnya, kita masih duk cemburu dan teringin dunia berbanding akhirat. Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah ditanya, ni mai, Syekh, boleh cerita kat saya tak, orang dunia dengan orang akhirat ni macam mana? Saya ni orang dunia ke orang akhirat? Syekh kata, saya tak tahu kamu orang dunia ke orang akhirat. Cuma bagi satu contoh. Kata. Tengah duduk saja-saja tiba-tiba ada orang mai bagi RM10,000. Contoh lain. Tukar mai bahasa kita lah ringgit. Duduk saja-saja tiba-tiba ada seorang mai tuan ni nama apa? Oh saya nama sekian-sekian. Oh betul lah ni. Pasal apa ni? Semalam mimpi. Jumpa dengan Sulaiman Akhlaqan. Dia kata, dia sebut nama tuan. Suruh mai bagi kat tuan RM10,000. Kata, ha? Ni duit apa ni? Tak tahu. Dia suruh bagi kat tuan. Tuan ambil lah. Kita pun ambil. Oh, seronoknya. Seronok tak dapat RM10,000. Tiba-tiba sekali dapat RM10,000. Seronok tak? Ni macam tak ada perasaan. Seronok dapat RM10,000. Oh, seronok lah dapat RM10,000. Tiba-tiba tak berapa lama dalam duduk seronok dapat RM10,000. Tiba-tiba ada seorang mai. Tuan, saya ni orang susah. Saya sangat susah. Saya sangat memerlukan kepada keuangan. Saya sangat anak saya susah. Anak saya sakit ke apa-apa. Tuan boleh tak saya nak minta sumbangan? Berapa yang perlu ni? RM10,000.
Tuan-tuan bagi kat dia 10,000 tu, tuan-tuan rasa seronok tak macam mana tuan dapat 10,000 tu? Faham tak faham soalan tu? Seronok sama tak? Kalau seronok pelik lah. Kalau seronok sangat tu pelik lah. Tapi patutnya seronok. Pasal tadi dia bukan ada pun. Sebelum tu bukan ada pun 10,000 tu bukan duit dia pun. Dan nak bukan duit dia pun. Dia tak usaha pun dapat tu. Dan dia boleh bagi kat orang tu, dapat 700 kali ganda. Daripada 10,000 tu times 700%. Ya Allah, pahala. Patut lagi seronok. Tapi kita ni orang dunia. Kita orang dunia. Kita seronok dengan dunia lagi. Kita tak seronok dengan akhirat. Betul? Itulah kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lagi. Yang keempat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Setiap kali hartanya bertambah, maka bertambahlah dermawannya dan pengorbanannya. Ini jiwa orang yang tenang. Hati bahagia. Lagi dapat duit, lagi banyak sedekah. Lagi banyak duit, lagi banyak sedekah. Lagi banyak duit, lagi suka tolong orang. Kita lagi banyak duit, lagi simpan duit, tuan-tuan. Saya tahulah saya buat madrasah. Saya tahu. Ustaz, kita pergi kat masjid ni. Masjid tempat orang kaya, Ustaz. Situ mesti boleh dapat wakaf banyak, Ustaz. Kita buka tabung. Tuan-tuan, pergi kat ceruk kampung, masuk dalam kampung, tuan-tuan, tabung lagi banyak lagi daripada orang yang tempat ni. Percayalah cakap saya. Seorang makcik dekat madrasah saya, waktu kami duduk letak tar itu kat madrasah, dia kata, dia panggil seorang staff, "Mai Ustaz, tolong bawa Ustaz nak pergi bank. Apa? Tolong ambil duit." Makcik tak kerti nak guna ATM, tolong tekan duit. Tekan duit, dia kata nak bawa keluar banyak mana makcik? Bawa keluar 400 untuk wakaf, untuk buat jalan masuk ke madrasah. Kita tak apalah 400. Bawa keluar 400, sikit lah rasa 400 tu. Salim alaihi Muhammad, sikit lah 400 tu. Bawa keluar, tengok resit dia keluar, baki balance lagi 200. Maksudnya dalam bank dia ada berapa tu 600. Dan dia infak lebih daripada 50% daripada harta yang dia ada. Sebab tu je yang dia ada. Dia tak ada apa. Duduk pondok pun bukan dia punya. Kereta tak ada, motor tak ada, apa pun tak ada. Yang dia ada hanya RM600 tu saja. Dan dia mampu sedekahkan lebih 50% daripada apa yang dia ada untuk diwakafkan. Ni orang kaya. Kita cuba nilai tengok duit yang ada. Rumah kita berapa ratus ribu. Duit dalam bank ada berapa ratus ribu. Total campur semua. Katalah in hand, termasuk dengan aset kita ada 200 ribu. Tuan-tuan, mampu tak nak sedekah 120 ribu untuk kita wakafkan? Mampu tak? Tak. Tapi itulah kita. Mai kira berapa nak kena bayar zakat bulan ni? Bayar zakat tahun ni RM50. RM50 saja? Betul kan ni? RM50 saja? Ya, RM50 saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ambil. RM50. Nah, tak apa, ambil RM10 lebih ekstra, tak apa. Alhamdulillah. Disebabkan dia bagi zakat, Allah bagi barakah. Tahun depan, perniagaan makin maju. Dia pergi pula pejabat zakat yang sama. Berapa saya nak kena bayar zakat tahun ni? Tolong kira, Ustaz. Kira RM500. RM500? Apa? Berapa? 500. Apa? Apa lagi sekali? Tahun lepas 50 saja. Yalah, tahun lepas 50 saja sebab pendapatan banyak ni. Tahun ni dah jadi banyak dah. Ni kira betul ni. Betul RM500. Tak apalah, nak ambil RM500. Betul kira RM500 dia. Disebabkan dia bagi zakat, perniagaan dia makin maju. Dia dapat lebih banyak. Mai lagi tahun depan, dia kata, tolong kira Ustaz berapa? Ustaz Jimat, Salih Asyik Muhammad. Kira RM1,500. Inilah orang kerja orang pejabat zakat. Kerja ambil duit orang. Ni betul-betul tak pergi tolong orang susah ni. Tulis kat dalam Facebook. Orang susah duk main beratak, isi borang sana, menyusahkan orang apa semua. Dia bagi, komplain punya banyak. Sama tak dengan waktu dia bagi RM50 dengan RM1,500? Padahal rezeki Allah bagi dekat dia dan dia bayar tetap 2.5% saja daripada apa yang Allah bagi dekat dia. Pasal apa? Pasal manusia lagi banyak dia dapat, lagi dia kedekut. Betul tak ni? Contoh tu kenal tak kenal tu? Kita lah, bukan orang lain. Kan Salih Sumat?
Tapi orang yang jiwa dia tenang Allah bagi kat dia, kebahagiaan Allah bagi kat dia, lagi bertambah, lagi dia bagi, lagi dia banget, lagi dia bagi, lagi dia bagi. Salih ala Sayyidina Muhammad. Salih Sayyidina Muhammad. Korban dia lagi besar. Yang kelima, ada 5 rupanya, saya sebut 4 dia kan? 5, silap, salah. Tanda kebahagiaan hidup orang mukmin ada 5. Yang kelima, setiap kali kedudukannya bertambah, maka bertambahlah dekatnya dia sesama manusia, memenuhi keperluan mereka dan rendah hati terhadap manusia. Lagi naik darjat dia, lagi tinggi kedudukan dia, apa dia buat? Lagi dekat manusia. Bukan makin jauh. Lagi dapat darjat, lagi duduk tinggi, payahlah nak berjumpa lah ni. Payahlah nak bersembang lah ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pasal apa? Orang hebat. Orang darjat tinggi, berjalan pun lain macam. Tahu jalan macam mana? Angkat kain tu, bagi seluar tu, bagi tinggi kat atas ni, tak tangan kat belakang. Alibaba. Style orang kaya. Tuan-tuan salih ala Muhammad. Ya Allah Rabbi, salih ala Muhammad. Dan penuhi keperluan manusia dan apa? Rendah hati. Kita belajar pada sini, tuan-tuan, jangan sombong dengan orang lah. Tak payahlah duduk sombong dengan orang. Tak payah. Sombong orang ni, orang benci, tuan-tuan. Ingat orang suka. Ingat orang suka kita ni jumpa orang cakap, belagak, sombong, cakap dengan orang pun tak nak tak nak tengok mata orang. Buat orang yang mai dekat dengan kita ni macam pengemis. Dan saya sama, ingat orang suka. Tu Haji. Ya, saya. Nak apa ni? Cakap dengan orang macam tu. Saya sama. Nak apa? Ngeripilah kerja. Malas kerja dah. Macam minta dengan orang. Tunduk je kawan. Saya nak sama. Nak bagi tak bagi sudah. Jangan duk hina-hina orang. Dan saya orang pun depan kita pun tak payah. Masih Tu Haji, Tu Haji baik, saya doa baik-baik. Dah lah biar. Dia beralih saja sana tuan. Dia sumpah seranah kita. Tuan-tuan, saya cakap. Nak buat apa? Biar kita ni tuan-tuan orang sebut-sebut kebaikan-kebaikan kita. Selagi orang duk sebut kebaikan kita, dengan hati kita yang ikhlas menolong orang yang lain dan kita merendah diri dengan manusia yang lain, nanti para malaikat akan sebut kebaikan-kebaikan kita waktu kita mati nanti. Dan maka orang yang bahagia ni ialah setiap kali kedudukannya bertambah pula dekatnya sama manusia dan memenuhi keperluan-keperluan mereka dan rendah hati terhadap manusia yang lain. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid. Mudah-mudahan dia menjadi pengajaran yang sebaiknya untuk kita, insya-Allah. Cukup sekadar tu, insya-Allah. Tuan-tuan, salawat Muhammad. Mudah-mudahan jadi manfaat sebaiknya untuk kita. Minta maaf lah, terkasak-kasak bahasa, tercakap-cakap terlebih kurang. InsyaAllah, dan jangan marah. Kan, insya-Allah kita jumpa lagi dalam masa ketika, insya-Allah.